Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azwan Natasha binti Omar yang bernombor matrik 212567 dari Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga semester 5, sesi 2022-2023. Pada tugasan FCE 3801 dari kumpulan 1, saya akan membentangkan tentang pengalaman awal di sekolah di SMK Tun Ismail, Parit Raja Batu Pahat, Johor. Latar belakang sekolah. Sejarah sekolah SMK Tun Ismail ini telah mula diasaskan pada 7 Februari 1955 dengan nama Sekolah Menengah Rendah Kebangsaan Parit Raja. Pada awalnya, sekolah ini ditempatkan di bangunan Sekolah Inggeris Malaysia yang terletak di Jalan Muhammad Parit Raja yang telah dipinjam oleh Tuan Haji Muhammad bin Haji Nawawi yang ketika itu berkhidmat sebagai penghulu mukim. Sekolah ini diterajui oleh Encik Pikdin bin Norid selaku penyelia dengan dibantu oleh beberapa orang guru. Pada 27 Ogos 1968, sekolah ini telah ditukar nama kepada Sekolah Menengah Tun Ismail bagi mengenang jasa dan pengorbanan Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman. Sekolah ini secara rasminya dirasmi pada 16 Februari 1975 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Hussein On. Seterusnya, visi dan misi Sekolah SMK Tun Ismail. Bagi visi sekolah ini iaitu pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Manakala misi pula melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Seterusnya adalah infrastruktur di sekolah ini. SMK Tun Ismail terletak di Parit Raja Batu Pahat, Johor. Sekolah ini mempunyai keluasan 20 hektar dan terdiri daripada beberapa bangunan seperti bilik darjah, pejabat, makmal sains, perpustakaan, bengkel seni, perusahaan, kantin, bilik guru dan lain-lain. Sekitaran sekolah yang harmoni dan hijau kerana banyak pokok yang ditanam. Aktiviti menanam pokok giat dilakukan oleh pelajar pertanian dan pelajar pendidikan khas. Terdapat 4 buah bangunan bagi pelajar tingkatan 1 hingga 5. Manakala tingkatan 6 pula terdiri daripada 2 bangunan secara berasingan. Rajah tersebut menunjukkan bahagian persekitaran kantin dan bangunan tingkatan 6. Ini adalah contoh-contoh persekitaran sekolah dan bilik darjah. Pelajar terdapat bengkel dan makmal-makmal yang dapat digunakan oleh pelajar yang mengambil subjek sains rumah tangga seperti makmal jahitan, makmal masakan, bengkel dan lain-lain. Seterusnya adalah proses PDPC di dalam bilik darjah. Kekuatan bagi proses PDPC adalah guru melakukan penyusunan strategi pengajaran di mana pengajaran yang diberi sesuai dengan matlamat pembelajaran. Contohnya, merancang untuk membuat aktiviti bagi tajuk mata pelajaran untuk pelajar mudah mengingati. Yang kedua adalah komunikasi dan pemahaman. Pengajaran secara deduksi memainkan peranan dalam komunikasi yang berkesan. Terdapat guru yang menyusun maklumat secara logik dan memudahkan pemahaman pelajar melalui hujah-hujah yang deduktif. Pembinaan kemahiran berfikir kritis. Misalnya, pemudah caraan deduktif boleh digunakan untuk membina kemahiran berfikir kritis dalam pelajar. Mereka boleh mengajar pelajar cara menggunakan deduksi untuk menyusun argumen dan membuat kesimpulan berasaskan bukti. Seterusnya adalah kelemahan. Kelemahan bagi proses PDPC di dalam bilik darjah seperti guru memberi banyak tugasan dan kerja rumah hanya mengikut buku teks dibandingkan dengan aktiviti di kelas. Pelajar akan cenderung
untuk hanya menyalin buku teks tanpa memahaminya dengan baik. Yang kedua, guru hanya mengajar apa yang ada dalam buku teks dan kurang menggunakan pemudah cara yang lain seperti bantuan nota lain. Kelas akan menjadi lebih bosan dan pelajar kurang fokus. Di sekolah SMK Tun Ismail ini juga mempunyai alat bantu mengajar ABM seperti projektor, slide dan komputer. Bahan bantu mengajar pula BBM menggunakan buku teks, sains rumah tangga dan fail aktiviti belajar. Seterusnya, pelaksanaan kebat. Guru memberikan soalan yang berusulkan kebat dalam latihan dan peperiksaan bagi melatih pelajar untuk berfikir secara lebih kreatif. Pelajar akan diberi latihan awal di dalam kelas oleh guru-guru setiap mata pelajaran. Penyediaan rancangan pengajaran harian iaitu RPH, guru pendamping akan menyediakan persiapan awal untuk mengajar melalui rancangan pengajaran harian yang dilakukan 3 hari lebih awal sebelum memulakan kelas. RPH juga dapat memudahkan aktiviti mengajar menjadi lebih mudah dan mengikut perancangan pengajaran dan pembelajaran secara efektif. RPH juga dapat mencapai hasil pembelajaran yang ditetapkan mengikut silibus. Seterusnya adalah kesediaan diri sebagai guru di sekolah. Sebagai guru di sekolah, saya berpendapat supaya guru perlu kaya dengan ilmu, bertindak atas landasan etika dan tata susila kerja, sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran, prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa, menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai pendidik unggul setiap masa. Dan akhir sekali, memastikan situasi guru mengajar murid wujud di dalam kelas. Refleksi bagi kurikulum, aktiviti kurikulum di SMK Tun Ismail dengan menghasilkan karya seperti sajak, puisi, cerpen dan syair. Dengan bimbingan guru mereka, pelajar di SMK Tun Ismail raih pelbagai kemenangan, antaranya mendapat juara dalam pertandingan sajak. Yang kedua, kelab PBSM. Dengan giat berlatih dalam kecemasan dan pernah menghantar pelajar untuk membantu bencana banjir. Yang ketiga, bola baling dan bola. Seterusnya, aktiviti kurikulum seperti bola baling dan bola tampar juga sering memasuki pertandingan di peringkat sekolah dan negeri. SMK Tun Ismail menjadi tuan rumah bagi pertandingan tersebut. Kepentingan kurikulum terhadap profesionalisme keguruan. Keseimbangan kurikulum penting dalam keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek ajar dapat dihasilkan daripada kedua-dua kegiatan pendidikan utama iaitu melalui kegiatan bersifat akademik dan bukan akademik. Guru sebagai role model kepada pelajar bahawa keseimbangan dari aspek kurikulum juga penting dan memupuk sikap kerjasama dan toleransi antara pelajar dan guru. Seterusnya adalah refleksi terhadap budaya kerja. Budaya kerja yang dapat dilihat di SMK Tun Ismail ini adalah PLC iaitu Professional Learning Council di mana guru-guru kanan mata pelajaran akan berkumpul bersama penolong kanan pentadbiran untuk membahas dan membincang tentang isu-isu mata pelajaran terutamanya dari segi prestasi pelajar mereka. Sebagai contohnya, membuat pengasingan pelajar yang berpotensi dan kurang potensi dalam sesuatu subjek dengan melakukan kelas tambahan yang berbeza mengikut tahap pembelajaran dan pengajaran. Buktinya, pelaksanaan tersebut akan lebih berkesan kerana cara pengajaran dan pembelajaran adalah berbeza dan perlu seiring dengan kemampuan pelajar. Selain itu, budaya sekolah.
Budaya sekolah yang sering diterapkan di SMK Tun Ismail adalah budaya salam. Hal ini untuk menunjukkan rasa hormat, beradab dan sopan. Namun, kelemahannya masih ada pelajar yang tidak mengamalkannya atas perasaan malu untuk menegur. Yang seterusnya adalah bacaan Yasin. Pelajar akan berkumpul di dewan untuk bacaan Yasin pada pagi Ahad, pagi hari Khamis. Bacaan Yasin akan diketuai oleh badan pengawas yang bertugas di sekolah. Namun kelemahannya, ada segelintir pelajar yang masih tidak mengikuti dan sengaja datang lambat ke sekolah. Seterusnya adalah budaya ilmu. Al-Makturat dipraktikkan setiap pagi di dalam kelas maupun sebelum masuk kelas. Namun, kelemahannya, pelajar sering meninggalkan budaya ini dan kurang diambil berat. Yang terakhir, budaya sekolah di SMK Tun Ismail adalah budaya belajar. Pelajar yang bukan Islam akan berkumpul bersama guru pendamping mereka pada setiap kali bacaan Yasin dilakukan. Pelajar diberikan tugasan seperti menulis nota, membuat pembentangan dan lain-lain. Kelemahannya, masa belajar adalah singkat. Rumusan bagi tugasan pengalaman awal sekolah ini, pengalaman baru-baru ini di sekolah telah memberi banyak impak positif terhadap aspek fizikal, moral, intelek dalam profesion guru. Guru memainkan peranan penting dalam menggalakkan pembelajaran dan pengajaran bagi membantu pelajar mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang sekolah. Di SMK Tun Ismail, saya boleh belajar tentang organisasi sekolah dan bekerjasama dengan pihak pentadbiran sekolah. Peranan guru di sekolah adalah untuk membimbing dan dengan adanya rancangan pengajaran harian RPH yang dibuat akan memudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih efektif dan efisien. Sikap dan etika guru serta budaya sekolah dan budaya kerja juga boleh mempengaruhi peranan seorang guru. Guru-guru di SMK Tun Ismail digalakkan memberi bimbingan dan sokongan kepada pelajar mereka, memupuk rasa bangga dan tanggungjawab sebagai seorang guru. Akhir sekali, cadangan bagi program sulam. Yang pertama adalah pembelajaran berkumpulan. Pelajar diberi projek-projek yang memungkinkan mereka untuk menjalani pembelajaran melalui pengalaman praktis. Mereka dapat memilih topik yang mereka minati, bekerja dalam berkelompok dan mengembangkan projek-projek yang memecahkan masalah. Yang kedua adalah pembelajaran berunsurkan permainan. Penerapan unsur-unsur permainan dalam pembelajaran seperti pertandingan, kuis dan teka-teki dapat meningkatkan keterlibatan pelajar. Ini dapat dilakukan melalui permainan pendidikan atau platform e-learning yang menarik. Sekian, terima kasih dari saya, Pembana.